Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan tentang rumah tradisional Melayu. Tapi sebelum tu, saya akan memperkenalkan dahulu ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad L. Imran, Nur Erina Natasha, Nur Dalila Diana, Nur Syazwani dan juga saya sendiri, Nur Lisa Hanis. Seterusnya, mari kita dengarkan tentang pengenalan rumah tradisional Melayu. Tahu tak apa tu rumah tradisional Melayu? Ia merupakan antara seni bina terawal yang didirikan di gugusan Kepulauan Nusantara. Ia telah melalui proses transformasi sejak ribuan tahun yang lalu. Kesenian pertukangannya disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga kini, rumah-rumah tradisional ini masih dapat dilihat dan dikesan di seluruh Nusantara sama ada secara fizikal maupun yang telah menjadi sebahagian artifak sejarah yang telah didokumentasikan oleh pelbagai organisasi kerajaan atau swasta dan badan-badan warisan. Kesenian rumah-rumah tradisional ini adalah sangat unik kerana ia mewakili setiap pecahan etnik alam Melayu yang terdapat di gugusan kepulauan ini. Namun, sifat-sifat yang telah dibina menggunakan bahan binaan ringan dari sumber setempat seperti kayu kayan, buluh, rotan, mengkuang, daun nipah dan sebagainya tidak memungkinkan rumah-rumah ini wujud sehingga ribuan tahun lamanya. Sehingga kini di Malaysia, rumah tertua yang pernah didokumentasikan oleh Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu iaitu KALAM di Universiti Teknologi Malaysia UTM ialah Rumah Datuk Baginda Tan Mas Moha yang terletak di Negeri Sembilan. Ia telah dibina sekitar tahun 1850. Kesenian pertukangan rumah-rumah tradisional ini adalah sangat tinggi iaitu merangkumi 3 cabang kesenian iaitu kesenian susun atur ruang, kesenian kaedah pembinaan dan kesenian adaptasi komponen binaan terhadap iklim setempat. Sekarang saya akan mempersilakan pembentang seterusnya. Wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Zaini. Saya ingin menceritakan tentang komponen-komponen rumah tradisional. Rumah tradisional Melayu mempunyai 3 komponen utama iaitu lantai tinggi, raised floor, yang kedua dinding dan bukaan, walls and opening, dan yang terakhir bumbung cerun bertingkat iaitu double slope roof. Ciri utama binaan rumah tradisional yang memberi manfaat kepada penghuni ialah menggunakan lantai tinggi bertiang bagi mengekalkan keselesaan terma dalaman dan keselesaan daripada bahaya binatang buas dan berbisa. Untuk sains bangunan pula, binaan lantai tinggi mampu mempromosikan pergerakan angin di bawah lantai. Dengan penggunaan kayu lantai jarang, angin yang lalu di bawah lantai rumah akan memasuki ruang dalaman bagi membantu proses penukaran dan peredaran udara. Satu kajian yang dilakukan oleh Hanafi 1954 menyatakan bahawa keadaan tanah yang lembap dan basah di rantau memerlukan pencahayaan yang cukup bagi mengeringkannya. Selain daripada itu, musim tengkujuh tidak hanya membasahkan tanah yang mengakibatkan berlakunya banjir. Oleh itu, kaedah lantai tinggi adalah sangat sesuai untuk iklim di rantau ini. Komponen seterusnya ialah dinding dan bukaan. Pada fasad rumah tradisional Melayu, jumlah bukaan atau jendela adalah banyak dan menyeluruh iaitu dari paras lantai sehingga hampir ke siling rumah. Ketinggian bukaan adalah sangat sesuai kerana ianya berada pada paras badan penghuni. Hasan dan Ramli merumuskan bahawa faktor keluasan bukaan dengan jumlah tingkap yang banyak berserta ukiran tembus di atas tingkap di setiap muka fasad mampu meningkatkan peredaran udara yang merentas rumah. Terakhir adalah bumbung cerun bertingkat yang berfungsi bagi menyalurkan udara panas keluar melalui rongga di antara bumbung atas dan bawah. Rongga ini membantu membenarkan peredaran udara panas keluar yang terperangkap di ruang dalam bumbung melalui kaedah kesan timbunan. Manakala penggunaan bahan binaan yang ringan seperti atap nipah membantu menyejukkan bahagian atas bumbung kerana atap nipah mempunyai kapasiti terma yang rendah. Bahan ini tidak menyimpan haba dan menyejuk serta merta apabila hari semakin redup.
Seterusnya, keunikan rumah Melayu tradisional yang lain ialah terdapat satu ruang yang dipanggil rumah ibu. Rumah ibu ini terletak di bahagian tengah rumah dan sedikit luar berbanding ruang yang lain. Ia dipanggil rumah ibu sempena menghormati peranan ibu sebagai pengurus rumah dan pendiri keluarga. Gelaran ibu sangat dipandang mulia dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Fungsi rumah ibu juga adalah sebagai tempat beristirahat dan santai bersama ahli keluarga. Ada juga yang mengatakan bahawa rumah ibu adalah tempat pengasingan lelaki dan wanita apabila ada sebarang majlis atau aktiviti. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang beberapa jenis ukiran yang terdapat pada rumah Melayu tradisional. Ukiran yang pertama adalah ukiran timbul. Teknik ukir timbul ialah ukiran yang tidak ditebuk tembus. Bahagian yang diukir adalah pada bahagian yang bercorak negatif. Kebiasaannya, pintu kayu, daun pintu dan tiang adalah menggunakan teknik ukiran timbul. Ini adalah merupakan contoh jenis ukiran timbul. Jenis ukiran yang kedua pula ialah ukiran tebuk tembus. Ukiran tembus pula, kayu atau papan diukir ditebuk tembus dan corak dibiarkan sahaja. Ukiran ini kebiasaannya berfungsi sebagai pengaliran udara dan pencahayaan. Ukiran ini kebiasaannya terdapat pada bahagian ke sisi jendela, sekatan ruang, cucur atap dan sebagainya. Ukiran tebuk tembus ini boleh dibahagi kepada dua jenis ukiran, iaitu ukiran tebuk tembus tanpa silat dan ukiran tebuk tembus bersilat. Ukiran tebuk tembus tanpa silat adalah pada dasar permukaan kosong yang ditebuk menjadi lubang, sedangkan motif dan coraknya dibiarkan rata tanpa silat. Gaya ini biasa terdapat pada pagar musang dan cucur atap. Ini merupakan contoh ukiran tebuk tembus tanpa silat. Ukiran tebuk tembus bersilat diberikan kesan silatan pada motif ukirannya. Biasanya terdapat pada sekatan ruang rehat dan perabot. Motif yang seolah-olah hidup dapat dilihat pada ukiran tebuk tembus bersilat. Ukiran ini biasanya diukir balas pada bahagian belakangnya, menampakkan bunga dan daun yang merupai keadaan asalnya. Ini merupakan contoh ukiran tebuk tembus bersilat. Ukiran ketiga yang terdapat pada rumah Melayu tradisional ialah ukiran layang. Ukiran layang dikatakan juga ukiran tidak tembus dan tidak mempunyai corak timbul pada permukaannya. Ia biasanya terdapat pada perabot almari, katil, bermotif ringkas dan menggunakan teknik guris pada permukaan kayu. Ini merupakan contoh ukiran layang. Ukiran yang keempat ialah ukiran kerawang. Bunga ukir bentuk ini adalah dalam garis yang bengkang-bengkok. Garisan bersimpang siur seumpama akar yang berlegar. Ukiran corak ini biasanya terdapat dalam bentuk papan tebuk tidak silat. Ini merupakan contoh ukiran kerawang. Assalamualaikum. Pada bahagian ini saya akan memberikan contoh-contoh rumah tradisional yang terdapat pada setiap negeri di Malaysia. Seterusnya, saya akan mencadangkan langkah-langkah bagi mengekalkan dan memelihara rumah Melayu tradisional. Langkah pertama yang boleh dilakukan adalah dengan mewartakan rumah Melayu tradisional sebagai kawasan pelancongan. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan keunikan dan keindahan rumah Melayu tradisional kepada pelancong asing dan dunia luar. Rumah Melayu tradisional juga boleh dibuat seperti konsep pelancongan inap desa untuk pelancong-pelancong dari luar negara. Ianya boleh menarik minat pelancong untuk merasai pengalaman bermalam di rumah Melayu tradisional. Perkara ini dapat memberikan pengalaman yang berbeza kepada pelancong tersebut.
Ianya juga boleh menjadi inspirasi kepada pelancong sekiranya mereka mahu menambahkan elemen tradisional yang ada untuk menghiasi rumah mereka. Langkah kedua yang boleh kita lakukan adalah dengan mengaplikasikan seni bina ukiran dan keunikan rumah Melayu tradisional dalam pembinaan bangunan baru pada masa kini. Seperti yang kita tahu, realiti dunia masa kini, pembangunan telah berlaku dengan pesat. Namun demikian, reka bentuk dan seni bina bangunan tidak mengaplikasikan dan menyemaitkan ciri-ciri seperti rumah Melayu tradisional. Ini menunjukkan bahawa masyarakat tidak menyedari kekayaan dan warisan yang kita miliki. Pengaplikasian ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa masyarakat masih peduli dan ingin memelihara seni bina rumah Melayu tradisional. Oleh itu, pengaplikasian ini merupakan salah satu elemen penting dalam mengekalkan dan memelihara rumah Melayu tradisional. Kesimpulan dan saranan, apa yang kami boleh simpulkan, rumah Melayu tradisional adalah merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung ungkapan yang membawa khazanah bangsa yang dibina daripada pengalaman pada masa lalu dan ianya masih wujud sehingga ke hari ini. Rumah Melayu tradisional adalah sebahagian warisan seni bina Malaysia yang sangat bernilai. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan ukiran-ukiran yang dibuat pada dinding, tiang, kerawang dan sebagainya menunjukkan kehalusan seni pertukangan bangsa Melayu terdahulu. Selain itu, aspek-aspek keagamaan dan keselesaan sangat dipentingkan dan dititik beratkan dalam seni bina reka bentuknya. Ciri-ciri seni bina rumah tradisional pula ini seharusnya diterapkan dalam pembinaan rumah-rumah moden pada masa kini demi menjaga agama dan kebudayaan masyarakat. Baiklah, berbalik kepada saranan. Apakah saranan yang terbaik dan berkesan untuk memelihara rumah tradisional Melayu ini jika semua masyarakat berganding bahu dalam memartabatkan rumah tradisional Melayu kita? Yang pertama, kesedaran dan keprihatinan masyarakat Melayu terhadap warisan rumah tradisional Melayu kini sangat penting untuk pengetahuan generasi kini sebagai bukti keciptaan warisan tradisi sejak dulu lagi. Kepentingan menjaga hak milik individu atau kelompok secara warisan juga perlu diberi perhatian wajar. Yang kedua, perlunya timbul rasa cinta dan teruja terhadap khazanah warisan bangsa Melayu itu sendiri. Maka di sinilah akan mewujudkan kesedaran memelihara dan menyelenggara warisan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saranan yang ketiga adalah dengan memberi perhatian wajar dalam menjaga dan mengurus melalui kaedah yang sesuai dengan kehendak masyarakat sekarang. Hal ini adalah untuk memupuk kesinambungan sejarah dan warisan yang tidak boleh dipisahkan bak kata pepatah bagai isi dan kuku. Oleh itu, bagi mengatasi pengabaian dan kepupusan hak warisan yang sedang berlaku, maka ianya memerlukan pengurusan yang bersistematik dalam memelihara dan menyelenggara sesebuah bangunan supaya tidak mudah terabai dan pupus dari segi jangka hayatnya. Sekian, terima kasih.